نفتتح هذا المجلس بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام وتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin dan izinan dan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat diberikan kesempatan untuk bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkatan dan kita dapat menarik rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya menjadi amalan yang mulia yang kita akan bawa kepada mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Seorang pemimpin yang namanya Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ini, tuan-tuan sekalian, di antara pemimpin yang zalim pada zaman Bani Umayyah. Nama dia Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Satu hari Hajjaj ni dia nak makan tengah hari. Walaupun dia ni jahat lah kita kata, tapi ada juga kebaikannya. Jadi pada waktu tengah hari ni dia nak makan lah. Dia nak makan, dan dia kata dia bagi tahu kepada AJK dia, pengawal dia, supaya panggil lah orang Arab Badawi ke siapa ke yang boleh teman dia makan. Maknanya apa? Dia tak nak makan seorang. Dia nak makan berteman ataupun makan bersama-sama lah. Jadi bila mana ada seorang Arab Badawi yang datang, dia datang oleh kerana Hajjaj ni jemput dia, dia marilah. Bila dia mari ni, lalu Hajjaj pun ajaklah dia, ramai kita makan tengah hari. Tak tahulah masa tu ada hotel ke tak. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Arab Badawi ni, minta maaf lah, hamba puasa hari ni.
Lalu Hajjaj kata, dia ialah di mananya dia ajak makan, dia kata dekat kawan ni puasa. Lalu dia tak kata dia puasa, dia kata aku ni menjadi tetamu seseorang yang lebih mulia hari ni. Dia kata gitu. Hari ni aku akan jadi menjadi tetamu seorang yang lebih mulia. Maka Hajjaj terkejut. Dia kata ada tak lagi orang mulia daripada aku. Sedangkan dialah di antara pemimpin ketika itu. Maka kata dia ada. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia akan menjadi tetamu Allah Ta'ala bila mana dia berbuka puasa. Lalu Hajjaj pun terkejutlah. Rupanya puasa ni, syarat Badawi ni, hebat ni. Lalu Hajjaj kata tak apalah kalau gitu, puasa esok lah. Hari ni makan nasi tengah hari dulu. Lalu kata Arab Badawi ni, adakah tuan dapat menjamin saya hidup esok hari? Kalau tuan dapat jamin saya hidup esok hari, saya buka hari ni, saya puasa esok. Maka Hajjaj pun tak kata apalah. Tak boleh nak jamin kerana dia bukan Tuhan. Menunjukkan cerita ini tuan-tuan sekalian bagaimana nak cerita kita ni dia masuk ambang Ramadan. Di ambang Ramadan yang mana tak lama lagi kita akan menyambut satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, keberkatan, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu Syahrul Ramadan. Yang mana salah satunya bulan yang Allah Taala wajibkan kepada orang beriman ni puasa. Hanya Ramadan saja. Jadi puasa ni ialah ada puasa wajib, ada puasa sunat. Yang wajib ni insya-Allah kita akan puasa, yang sunat ni yang payah tuan-tuan sekalian. Yang sunat ni lah yang payah kita nak buat. Sebab itulah di antara amalan yang banyak dilakukan oleh Nabi SAW, itulah Nabi banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan ni lah. Bulan yang kita duduk pada hari ni, bulan Sya'ban. Yang tiap-tiap kali biasanya imam akan berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Rejab lagi doa. Allahumma barik lana fi Rejab. Habis Rejab, Sya'ban pula. Allahumma barik lana fi Rejab. Habis Rejab, Sya'ban, ni sekarang Sya'ban, wa barik lana fi Ramadan. Jadi nak cerita tuan-tuan sekalian, bagaimana kita cubalah insya-Allah sama-sama kita berpuasa dalam bulan Sya'ban ini sebagai suatu amalan yang kita lakukan ataupun persediaan yang boleh kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini pesanan untuk digamba jugalah, bimbang masuk Ramadan tuan-tuan sekalian. Main lama tak puasa ni, tiba-tiba puasa. Jeng juga kan. Main lama tak puasa ni. Jadi kita sama-samalah cuba menghidupkan sunnah Nabi SAW dengan kita berpuasa pada hari Isnin dan Khamis insya-Allah tuan-tuan sekalian. Itu di antara mukadimah pada malam ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi tafsir surah Yasin yang kita nak habiskan sikit lagi insya-Allah. Itulah pada ayat 66. Pada ayat 66 Allah Taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau nasha'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u latamasna 'ala a'yunihim. Dan kalau kami kendaki, kata Allah Ta'ala, latamasna 'ala a'yunihim, kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata mereka. Allah Ta'ala kata kalau kami nak ni, kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata. Fastabaqus sirat, sehingga masing-masing menerpa mencari-cari jalan yang biasa mereka lalui. Fa anna yubsirun, kiranya dijadikan demikian, maka bagaimanakah mereka dapat melihatnya? Yang mana ayat ini Allah Ta'ala menyatakan tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala
berkuasa membutakan mata-mata mereka ni. Allah Ta'ala berkuasa nak butakan mata kita ni, ataupun mata orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala akan menghapuskan biji mata kita ni sehingga muka menjadi rata. Mana apa, tak ada mata. Cuba bayanglah, tak ada mata, jadi rata je mata ni, tak ada mata. Yang mana tidak ada mata dan tidak ada kesan mata langsung, Allah Ta'ala boleh buat. Kenapa tak ada mata? Bayangkan tak ada mata, muka saja, hidung, mulut saja, kesan mata pun tak ada, Allah Ta'ala boleh buat sehingga mereka tidak dapat berjalan di atas jalan yang biasa mereka lalui. Nak jalan pun bayangkanlah, hak ada mata ni pun, tuan-tuan sekalian, tambah pula dua mata hak luar ni pun tak dapat jalan kadang-kadang. Kan? Papak mata dah tu. Main dengan gelap, main dengan tak dapat juga. Jadi bayangkanlah kalau tak ada mata tu, bagaimana kita nak berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Sebab itulah dalam ayat ini satu amaran yang keras dari Allah Ta'ala terhadap orang-orang kafir Quraisy pada zaman Nabi SAW. Banyak dah ayat dalam surah Yasin ini menceritakan bagaimana amaran-amaran yang keras yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Dan orang-orang yang kafir di sepanjang zaman, yang degil, yang tak mahu melihat ayat-ayat Allah dan mengambil pengajaran daripadanya. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi tahu kita yang mana dalam ayat ini, kata ulama, ada 3 tafsiran. Ayat pada walau nasya'u latamasna ala a'yunihim, ada 3 tafsiran. Yang pertama, walau nasya' la'adhhabna a'yunahum hatta la yabduwa laha syaqqun wala jafnun. Kalau kami mahu, nescaya kami hilangkan, lenyapkan biji mata mereka sehingga tidak ada kesan belah dan tutupan mata atas dan bawah sehingga muka menjadi rata. Ini tafsiran kebanyakan mufassirin. Mana apa? Mata jadi tak ada. Allah Ta'ala boleh buat. Usah pelik lah. Yang mana tuan-tuan sekalian, kita tengok bagaimana hebatnya kuasa Allah Ta'ala ini, yang mana tak dapat nak fikir di mata kepala kita. Lihat saja yang ada sekeliling kita pada hari ini. Bagaimana kita ditimpa ujian demi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana tuan-tuan sekalian, banjir baru-baru ni pun sangat dahsyat dah sebenarnya. Hulu Terengganu saja 2,400 lebih rumah yang berdaftar di bawah, apa kita panggil, yang berdaftar lah. Yang rumah dia maknanya kena banjir tu, tuan-tuan sekalian, 2,000 lebih Hulu Terengganu. Jadi tuan-tuan bayang, yang tak berdaftar banyak lagi tu. Mana apa sangat hebat ujian daripada Allah Ta'ala ni, yang kita lihat, yang boleh kita ambil, kita lihat tuan-tuan sekalian, supaya apa? Kita ingat kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh buat. Jadi yang pertama ni, mufassirin kata, kami boleh hilangkan, lenyapkan biji mata sehingga tidak ada kesan belah dan tutupan mata atas bawah sehingga muka menjadi rata. Itu yang pertama. Yang kedua, walau nasya'u la'adlalnahum wa a'maynahum wa a'maynahum anil huda fa'anna yubsiruna al-haq fala yahtaduna abadan ila tariqil haq. Yang kedua, kata mufassirin, kalau kami mahu, nescaya kami sesatkan mereka dan kami butakan mereka daripada petunjuk. Maka bagaimanakah mereka dapat melihat kebenaran, lalu mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya ke jalan yang benar. Yang kedua ni maknanya apa? Allah Ta'ala kata, kalau kami mahu, kami sesatkan mereka. Maksudnya kami butakan mereka, tak dapat petunjuk.
Mata nampak tapi buta. Buta daripada kebenaran. Ini yang bahaya tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kita ni bimbang. Kerana apa? Walaupun depan mata kita ni kebenaran, bimbang kita tak nampak kebenaran itu. Depan mata kita nampak dah masjid, tapi tak mari masjid. Itu kita bimbang tuan-tuan sekalian. Kan mungkin ada sosok cerita dah kan, sebelum ni, ustaz apa? Tak mari mana kan, datuk mari. Kan ada orang sihir masa masjid kan. Nampak ni, lalu kata tak nampak masjid. Masjid ada besar ni, takkan tak nampak tuan-tuan sekalian. Ini kita bimbang. Jangan sampai jadi macam tu. Dibutakan oleh Allah Ta'ala daripada melihat kebenaran. Kenapa? Kerana masjid ini di antara benda ataupun tempat yang mulia yang Allah Ta'ala bagi tahu di atas muka bumi. Jangan sampai kita buta tak nampak masjid. Allahu Akbar. Tu bimbang tuan-tuan sekalian. Bimbang. Kita celak pada hari ini. Boleh nampak, boleh tengok, tapi masjid tak siapa. Ini kita bimbang. Kenapa? Tidak dapat melihat kebenaran yang ada di hadapan kita. Walaupun kita duduk sedekat dengan masjid. Ini yang bimbang yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, yang mana mereka ni tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya ke jalan yang benar. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayang orang-orang kafir Quraisy ni duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dekat dengan Nabi, duduk Mekah pula. Kaabah depan mata. Mukjizat tak usah cerita dah, mukjizat ni tak usah cerita. Berpuluh-puluh, beratus-ratus mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu demi satu ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir Quraisy. Beriman ke tak? Tak beriman. Pasal buta mata tadi tu. Dibutakan mata mereka walaupun mereka nampak di atas dunia. Tapi tak nampak kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita bimbang. Nabi bawa kebenaran, Nabi tunjuk mukjizat macam-macam. Allahu Akbar. Nabi belah bulan. Nabi belah bulan. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Makin dekatnya kiamat, di antaranya wan syaqqal qamar, Nabi belah bulan itu. Bulan terbelah, satu separuh duduk di atas Jabal Qu'ayqi'an, satu duduk di atas Jabal dekat Abi Qubais. Terbelah dua. Orang kafir nampak terbelah. Dia kata ini sihir Muhammad. Tengok tuan-tuan, buta mata. Buta mereka kenapa? Tak nampak melihat kebenaran yang telah tunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu di antara doa yang kita kena bacalah dalam hidup kita ini, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjuklah aku ni kebenaran dan biarlah aku ikut kebenaran. Kebenaran apa? Al-Quran, Islam, masjid, sembahyang berjamaah, benda-benda yang Islam suruh ni, kita nak ikut kebenaran. Tunjuk aku kebenaran ni, ya Allah, sementara aku masih hidup di atas dunia ni. Bimbang kita mati, tak nampak dah benda-benda ni. Memang confirm, tak nampak, tuan-tuan sekalian, dah mati. Barulah tahu Allah besarnya sedekah ni. Kan, atas dunia itu, bila mana pengusi kata nak minta sponsor, siapkan masjid. Belakang tu, tangguh-tangguh nak beri. RM1 je pun, RM10. Katalah kita ada 100 orang, RM100 padan dah, Ustaz Zahar kata. Padan buat kita je bayar tuan-tuan sekalian, tak payah orang lain. Tapi oleh kerana buta tak nampak. Besarnya. Bila mati barulah menyesal tuan-tuan sekalian. Ini di antara benda yang kita nak supaya apa? Lihat ketika sekarang ni. Allahumma arina haqqa haqqa, ya Allah, tunjuklah aku kepada kebenaran dan aku ikut kebenaran itu. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan aku kepada kebatilan itu kebatilan. Jadi kadang-kadang kita ni tak tahu apa itu kebatilan. Jadi kita minta dengan Allah, biar Allah Ta'ala tunjuk pada kita apa itu kebatilan. Hak batil ni hak mana? Hak ikut syaitan tu hak batil. Hak sembah berhala itu pun batil. Yang hanya bergantung pada manusia semata-mata itu pun batil.
Manapun kita minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, janganlah tunjuklah aku kebenaran dan jangan aku ikut kebenaran. Jangan aku ikut kebatilan. Tunjuk kebatilan. Mana bila kita dapat kebatilan, supaya kita dapat menghindari daripada kebatilan itu. Itu antara doa Nabi SAW. Warzuqna jitinabah, jauhkan aku daripada kebatilan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, benda-benda yang jahat ini, syaitan dan sebagainya ini cuba menyesatkan kita. Cuba sedaya upaya menyesatkan anak-anak Adam AS daripada melihat kebenaran. Yang mana mereka akan cuba menghiasi dunia ni. Supaya apa? Kita tak nampak akhirat. Ini dia. Dihias di dunia ni dengan kita panggil apa? Dengan kemewahannya, dengan kecantikan dunia. Dengan apa kita panggil, dengan perhiasan-perhiasan di atas dunia ni, sehingga kita buta, tak dapat melihat akhirat yang kekal abadi, tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, walau nasya'u la faqa'na a'yuna dalalatahum wa amyanahum wa a'maynahum an ghayyihim wa hawwalna absarahum min ad-dalalah ila al-huda fa absiru rasyadahum fa anna yubsiruna wa lam af'al dhalika bihim. Yang ketiga, kata Muqatil, kalau kami mahu, nescaya kami pecahkan biji mata kesesatan mereka, dan kami butakan mereka dari kesesatan, dan kami alihkan pandangan mereka daripada kesesatan kepada petunjuk. Lalu mereka akan nampak kebenaran. Maka bagaimanakah mereka dapat melihat sedangkan kami tak melakukan sedemikian itu kepada mereka? Yang mana kalau Allah Ta'ala boleh pecahkan biji mata sesak kita ni, butakan mereka dari kesesatan, alih pandangan mereka daripada sesat kepada petunjuk, nampak kebenaran. Tapi bagaimana mungkin kami boleh melakukan yang demikian itu? Kalau mereka tidak mahu memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita nak benda ni, kita kena minta dengan Allah. Kita minta hidayah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa? Allah Ta'ala memberikan kita nampak di atas dunia ni. Bukan hanya nampak zahir semata-mata, bahkan yang kita nampak ini dengan mata hati kita. Yang mana akhirat yang lebih besar daripada dunia yang ada ini. Kalau kita nampak pahala-pahala yang ada yang Allah Ta'ala berikan kita pada hari ini, nescaya kita akan tinggalkan dunia kita. Kalau nampak lah. Tidak masalah tak nampak. Jadi nak nampak lagu mana? Nampak dengan mata hati kita. Bahawasanya banyak benda-benda yang sekeliling kita ini yang bersifat dunia, yang cuba menyesatkan kita daripada melihat akhirat yang Allah Ta'ala jadikan untuk mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Apabila mata mereka dibutakan oleh Allah, maka mereka berlumba-lumba menerpa mencari-cari jalan yang mereka ketahui sebelum itu. Sekiranya berlakulah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, maka bagaimanakah mereka dapat melihat jalan dan mencari kebenaran? Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, kalau mata mereka buta ni, mereka akan berlumba-lumba menerpa mencari-cari jalan. Berlumba-lumba nak cari jalan yang mereka ketahui sebelum daripada ini. Yang mana sekiranya berlakulah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, maka bagaimanakah mereka dapat melihat jalan dan mencari kebenaran? Jadi tuan-tuan sekalian, jalan yang ada ni banyaklah jalan dia. Tapi jalan yang kita nak, iaitulah jalan yang lurus. Jalan yang membawa kita kepada siratal mustaqim. Titian yang lurus, iaitulah agama Islam ini, dan jalan yang membawa kita kepada syurga yang selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam ayat ini yang pertama, tak boleh bersikap sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai satu pengajaran, yang pertama, tak boleh kita sombong dengan Allah. Kenapa? Kerana Allah lah yang mengurniakan mata yang baik, panca indera yang sangat penting bagi manusia. Memang di antara nikmat yang besar
yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, mata lah tuan-tuan sekalian. Mata ni satu nikmat yang besar, satu nikmat yang penting bagi manusia. Sebab itulah kita jangan sia-siakan mata yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni. Kita mana ada 4 mata ni, tahulah kan besarnya nikmat mata ni. Spek ni tuan-tuan sekalian, kalau sekali buat 300-400 kali buat. Kan? Makna apa rosak mata ni? Kita juga nak jaga mata. Rosak mata pergi kedai spek 300-400 sekali. Anak buat patah 400 sebulan melayang, habis duk pakai, tuan-tuan sekalian. Mana apa mahalnya mata ni. Tuan-tuan nak buat laser ribu-ribu lah kalau buat laser. Jadi bayangkan dalam mata kita ni, kalau cerita bab mata, bagaimana hebatnya Allah Ta'ala jadikan mata kita ni. Ada bulu mata, ya, ada mata, mana mata ni ada hak biru ada, hak hijau ada, Allah. Kan? Ada hak koko-koko pun ada, macam-macam jenis mata ada. Merah, ada mata merah. Hak sakit mata, merah mata. Jadi hebatnya mata kita ni Allah Ta'ala jadikan yang boleh melihat. Jadi bayangkanlah kalau kita tak guna mata yang hebat ini ke arah untuk melihat kebenaran yang ada di depan kita ini, iaitulah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW, rugilah tuan-tuan sekalian. Quran ada tapi tak baca. Quran ada tapi buta, tak baca Quran. Padahal dia jelek. Yang mana tuan-tuan sekalian, nikmat mata ni kalau kita boleh tengok Quran pun dapat pahala yang besar dah sebenarnya. Tapi tak tengok Quran, ya banyak tengok TV. Tengok TV, tengok hiburan-hiburan, yang tu banyak kita ni, kan. Tapi nak tengok Quran jauh sangat. Nak tengok benda-benda yang baik jauh. Yang banyak tengok benda-benda yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jagalah nikmat mata ni, kerana dengan mata ni lah kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama kata mata ni besar, kenapa? Dengan mata ni dapat melihat Allah dalam syurga nanti. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wujuhun yawma idzin nadirah. Wajah-wajah penghuni syurga ni berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, melihat Allah Ta'ala. Itu nikmat besar tuan-tuan sekalian, tengok Allah dengan mata kita. Jadi jagalah. Yang kedua, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya, sehingga mengatasi marahnya. Kerana kalau diikutkan marahnya, nescaya dibutakan mata orang yang menerhakainya. Allahu Akbar. Sabda Nabi SAW, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyihi, inna rahmati sabaqat ghadabi." Tatkala Allah Ta'ala selesai mencipta makhluknya, Allah Ta'ala selesai mencipta makhluknya, lalu ia tulis di sisinya di atas arasy. Apa dia? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku mendahului murka aku. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan sekalian, rahmat Allah Ta'ala ni mendahului murka Allah Ta'ala. Cuba bayang kalau murka Allah Ta'ala mendahului rahmat, tuan-tuan agak macam mana? Andai katalah kemurkaan ini didahului daripada rahmat, agak-agak macam mana kita? Tak ada seorang yang akan hidup di atas dunia ni. Kenapa? Kerana tidak ada rahmat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Tapi bagaimana rahmat Allah Ta'ala mendahului kemurkaan Allah. Dengan rahmat inilah yang kita boleh hidup pada hari ini, mendapat kenikmatan-kenikmatan yang ada pada hari ini. Di antara nama-nama Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, iaitulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ta'ala ni Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kita baca semua dalam sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi Allah ni ada sifat dia, satu namanya rahmat. Yang mana rahmat inilah tuan-tuan sekalian, yang mana Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini di atas dunia, yang kita dapat berkasih sayang pada hari ini. Binatang-binatang dapat makan pada hari ini. Kenapa? Kerana dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan rahmat ke atas dunia ni baru satu. Ada 100 rahmat dalam satu hadis Nabi kata 100 rahmat Allah Ta'ala berikan. Yang kita dapat hari ini, baru satu yang Allah Ta'ala turunkan ke atas dunia. Hak inilah yang kita dapat hari ini. Tuan-tuan dapat rumah hari ini, itu rahmat daripada Allah. Dapat apa lagi? Dapat keluarga, itu rahmat daripada Allah. Dapat kerja, dapat apa, semua rahmat daripada Allah. Itu baru satu. Bayangkan lagi 99 ada di mana? Dalam syurga. Dalam syurga Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang memang akan menjadi tetamu dia, yang akan menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayang satu ni hak kita dak berebut hari ni. Tak habis dengan duit dak kerja-kerja. Ni baru satu, tuan-tuan sekalian. 99 lagi tu di syurga. Jadi bayangkanlah, sebab tu kita ni pada hari ni nak dapat rahmat Allah Ta'ala ni, cara dia apa? Kita kena kena buat baik ataupun berkasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara dia. Sebagaimana dalam satu hadis, hadis yang mana seorang lelaki Bani Israel dilihat seekor anjing, kalban yalhas, yang dahaga, nak minum, yashrab, nak minum air. Lalu dia dengan kasih sayang yang dia ada tu, dia berikan anjing itu minum. Tuan-tuan bayang, kerana asbab dikasih sayang pada makhluk Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Bagi anjing minum je pun. Kalau kita lah, anjing minum. Tapi dengan kita buat gitu, tuan-tuan sekalian, dapat rahmat Allah Ta'ala. Sebab itulah al-jaza' min jinsil amal. Kaedah ni, pegang malah. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu dengan amalan yang kita buat. Balasan itu sama dengan amalan yang kita buat. In tansurullah yansurkum. Kamu tolong agama Allah, Allah Ta'ala tolong kamu. Barang siapa yang man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang tutup aib manusia, Allah Ta'ala akan tutup aib dia. Siapa yang bantu manusia, min kurabid dunia tu, yang Nabi sebut, barang siapa yang bantu manusia menyelesaikan masalah dia, Allah Ta'ala akan bantu dia di akhirat kelak, tuan-tuan sekalian. Sebab tu al-jaza' min jinsil amal. Balasan tu dengan apa amalan yang kita buat. Murahmat pada orang, maksudnya apa? Mu kasih pada binatang, makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan kasih rahmat pada kamu. Ini hebatnya, tuan-tuan sekalian. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu an, cerita Aisyah ni, satu hari imra'atun, wanita ni masuk ke rumah Aisyah. Dia masuk, dia kata ada dok makanan. Dia membawa 2 orang anak perempuan, bintan. Lalu Aisyah pun cari makanan, tuan-tuan sekalian, dalam rumah. Aku tak berjumpai makanan melainkan hanya 1 buah tamar. Allahu Akbar. Rumah Nabi. Rumah Nabi ni, tuan-tuan sekalian, Aisyah cari makanan nak bagi kepada imra'ah, perempuan ini, wanita ini, yang bawa 2 orang anak ni, tuan-tuan sekalian, cari-cari ada 1 buah tamar je. Rumah Nabi. Jadi tuan-tuan boleh bayang bagaimana suasana kehidupan rumah Nabi SAW. Boleh bayang, tuan-tuan sekalian, 1 buah tamar je ada. Kalau kita buka pergi sejuk, macam-macam ada. Kambing ada. Kambing minggu lepas dah habis lagi. Siapa pula kambing minggu ni? Allah, macam-macam makanan kita ni. Buka itu baru pergi sejuk tu. Belum dalam frozen ni, ikan kembung, ikan macam ikan pula ada tu. Waktu nak cerita lagi tu. Atas meja, atas saji ni ada lagi nak cerita lagi. Mewahnya kita, tuan-tuan sekalian.
Tapi Nabi SAW satu buah tamar saja yang Aisyah jumpa. Ini tak boleh lawan hebatnya umur Nabi. Lalu dengan satu buah tamar ni Aisyah bagi pada wanita ini. Nak cerita bagaimana wanita ni, mok lah namanya mok ni tuan-tuan sekalian. Ada satu biji buah tamar ni, mok ni kerak dua. Kerak dua ingatkan mok se. Mok tak makan, dia bagi, ambil seorang makan, seorang makan. Allahu Akbar. Mana apa? Penting kena anak daripada mok. Mok tak makan, tak apa, yang penting anak makan. Ni kalau saya cerita bab mok ni panjang pula. Tapi nak cerita tuan-tuan sekalian, lalu Aisyah pun, lalu perempuan ni balik, Aisyah cerita pada Nabi SAW. Maka Nabi kata, benda yang siapa-siapa yang tolong wanita dan anak perempuan tu tadi, orang ni akan mendapat sitran, penghalang ataupun tirai ataupun kita panggil apa, satu halangan yang menghalang daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa rahmat dia tu cari untuk bantu orang. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita pada hari ini kena banyak belas kasihan, kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Taala ini. Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman, Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman. Irhamkum man fis sama, yarhamu man fis sama, yarhamkum man irhamu man fil ard, yarhamkum fis sama. Atau kama qala. Ar-Rahimun, orang-orang yang berkasih sayang ni, Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman. Allah Taala Ar-Rahman akan kasih pada dia. Irhamu man fil ardi. Kamu kena kasih sayang, belas kasihan orang-orang yang ada di atas dunia ni, bumi ni. Kalau kamu buat gitu, yarhamkum man fis sama. Kamu akan dirahmati oleh penduduk langit, tuan-tuan sekalian. Itu cara dia. Jadi kita pada hari ini nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana apa? Kerana rahmat Allah Taala, tuan-tuan sekalian, sangat besar yang kita nak pada hari ini. Kalau bukan rahmat Allah, kita pun tak dapat masuk syurga. Nabi pun sebut, hatta aku sendiri, Nabi kata, tak dapat masuk syurga kalau bukan kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Illa ayataghammadani Allah bi rahmatih. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, wala anta, kamu juga Rasulullah tak dapat masuk syurga? Nabi kata, ya, hatta aku pun tak dapat masuk syurga kalau bukan dengan rahmat Allah. Illa ayataghammadani Allah bi rahmatih. Melainkan Allah Ta'ala celup aku dengan rahmat dia. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, buatlah benda-benda yang menarik rahmat Allah Ta'ala. Antaranya, majlis ilmu lah. Ni, majlis yang kita duduk malam ni menarik rahmat Allah. Semayang jemaah, itu tarik rahmat Allah. Hak tu lah jauh COVID tu sebenarnya. Hak ni jenis gini ni. Mana apa di antara hak vaksin tu vaksin lah. Tapi di antara vaksin yang lain yang kita kena ambil, maknanya Al-Quran semua ni majlis ilmu ni, sembahyang berjemaah, ini vaksin kita. Inilah yang kita kena ambil, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Nak tarik rahmat Allah Ta'ala. Bila dapat rahmat Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Antaranya apa? Baca Quran. Fa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila mana dibacakan Al-Quran, fastami'ulah, kamu dengar, wa ansitu, kamu diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Tu rahmat tu. Nak dapat rahmat macam mana? Dengar Quran pun rahmat dah, tuan-tuan sekalian. Dengar Quran, dengar tu rahmat dah. Kita semayang, imam baca Quran, kita dengar, itu rahmat dah sebenarnya. Belum baca lagi tu, nampak? Menunjukkan banyak benda lah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni. Cuma kita kena cari asbab, amalan-amalan yang boleh menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau bukan kerana rahmat Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, yang mana dalam hadis ni mengatakan, kalau didahulukan, maknanya kalau didahulukan kemurkaan Allah Ta'ala ni, nescaya kita pada hari ni takkan hidup lama dah. Habis mati belaka dah, tuan-tuan, kerana kemurkaan Allah Ta'ala. Tapi dengan sebab adanya orang-orang yang datang ni, yang sentiasa istighfar dengan Allah Ta'ala. Inilah tuan-tuan yang datang ni, yang datang sembahyang istighfar pada Allah.
Yang datang sembahyang berjemaah hanyalah Allah Ta'ala tak turunkan bala kepada semua. Kenapa? Kerana ada orang macam ni yang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan kalau tak ada orang macam ni. Tak ada orang dah menghidupkan masjid. Tak ada orang dah yang sembahyang berjemaah. Tak ada orang dah yang baca Quran. Tak ada belaka dah. Tunggulah kiamat, tuan-tuan sekalian. Tunggulah fantadhiru sa'ah, maka tunggulah hari kiamat yang akan datang kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan lemah yang kurang datang diambil saja. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafara subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Dan tuan-tuan sekalian, kepada siapa yang ingin berwakaf, yang nak berwakaf kepada masjid kita lah, Masjid Al-Muhtadi di Kampung Pegadung, boleh tuan-tuan transfer lah. Zaman sekarang ni canggih dah. Kalau tuan-tuan tak bawa duit, saya tahu tuan-tuan tak bawa duit ni, tapi dalam bank masing-masing mungkin ada 1,000, 2,000 insya-Allah. Kan? Tuan-tuan transfer dalam bank Islam ni, nombor akaun dia 1306-201 0006438. Dan insya-Allah boleh, yang berada di luar sana boleh menyumbang kepada masjid kita insya-Allah untuk siapkan pembangunan di masjid. Dan Nabi sebut, man bana baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membina rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan bina rumah untuk dia dalam syurga insya-Allah. Wallahu taala alam.